One, two, three, let's go. Oke, welcome back to my video Matematik tingkatan 3. Masih lagi bab 3, Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Oke, kali ini kita akan belajar subtopik 3.2 kredit dan hutang untuk bahagian keempat. Oke, part 4. The Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14 verse 14. Oke, standard pembelajaran pada hari ini adalah Anda dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Oke, dalam video pembelajaran yang lepas kita sudah belajar apakah itu pinjaman, the faedah, faedah sama rata, faedah atas baki. So hari ini kita belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Oke, contoh. Kita terus pergi kepada contoh, sebab apabila pergi kepada menyelesaikan masalah, ia adalah mesti berkaitan dengan soalan. Soalan. Jadi kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Amira, contoh 21, Amira. Amira ingin membeli sebuah kereta dan telah membayar wang pendahuluan sebanyak Rm4.800. Baki bayaran akan dijelaskan melalui pinjaman kenderaan. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar raja ini, harga kereta ini adalah harga asal dia adalah Rp48.000. Jadi Amira ingin membeli kereta ini dan dia telah membayar wang pendahuluan sebanyak Rp4.800. Jadi baki nanti dia akan bayar melalui pinjaman. Soalannya, nyatakan kelebihan dan kekurangan pinjaman kenderaan yang dipilih oleh Amira. So apakah kelebihannya? Kelebihannya yang pertama, bayaran balik pinjaman kenderaan secara ansuran bulanan membolehkan Amira memiliki kereta tersebut, dan Amira tidak perlu membayar sekaligus dengan tunai. Itu kelebihan dia. Kalau 48.000, mau tunggu Amira ada duit 48.000, mungkin lama lagi kan. Jadi dia tidak akan dapat memiliki kereta tersebut. Jadi dengan cara pinjaman ini Amira boleh memiliki kereta tersebut. Dan dia bayar pun secara ansuran, yaitu CCM, kita bilang CCM bulanan. Dan dia tidak perlu bayar sekaligus 48.000 itu dengan uang tunai. Itu kelebihan untuk pinjaman kenderaan Amira. Keburukannya pula, kereta boleh ditarik balik jika tidak menjelaskan bayaran ansuran. Jumlah bayaran balik adalah tinggi disebabkan faedah. Itu keburukan dia. Keburukan dia jika si Amira tidak bayar bulan-bulan, bank akan ada limit lah kan. Mungkin dia akan set, bank akan set, 3 bulan tidak bayar, setiap bulan itu dia terus tarik balik itu kereta. Kena tarik balik. Itu salah satu dia punya keburukan. Kedua lagi adalah jumlah bayaran balik dia. Jumlah bayaran balik adalah tinggi disebabkan oleh faedah. Memanglah kan kalau kita meminjam di bank mesti ada faedah. Kalau tiada faedah rugilah itu bank. Betul kan? Dia kasih pinjam kita free, tiada pinjam free. So ada faedah. Jadi mungkin kalau sebenarnya kalau Amira beli kereta itu cash, tiada hutang di bank, 48.000 sahaja dia perlu bayar. Tapi oleh kerana dia tidak mampu bayar 48.000 sekaligus dengan tunai, jadi dia terpaksa pinjam daripada bank. Jadi dia punya jumlah bayaran balik nanti bukan lagi 48.000, tapi tinggi daripada ini. Mungkin mencapai berapa?
mungkin mencapai 56,000. Ini contoh sahaja. Okey, jadi cash money 48,000. Oleh kerana dia berhutang, dia perlu bayar secara keseluruhan dia lebih tinggi lah. Contohnya 56,000. Contoh. Ini disebabkan oleh faedah pinjaman tersebut. Okey, so itu adalah kelebihan dan keburukan pinjaman kenderaan yang dipilih oleh Amira. Contoh nombor 22. Encik Vincent. Okey, Encik Vincent dia mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan. Pendapatan bulanan RM 2,800. Beliau membuat keputusan untuk membeli rumah, okey, rumah baru untuk membeli kereta baru. Mana rumahnya? Beli kereta baru, okey. Sebab dia mau berulang-alik dari rumah ke tempat kerjanya. Okey. Beliau menghubungi 2 buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 40,000. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan RM 1,500 untuk menampung perbelanjaan lain. Okey. Jadi ini adalah package pinjaman yang ditawarkan oleh 2 bank itu kepada Encik Vincent. Okey, Bank A dengan Bank B. Jumlah pinjaman kedua-dua Bank A dan Bank B akan meminjamkan RM 40,000 kepada Encik Vincent. Tempoh bayaran Bank A 9 tahun, Bank B 6 tahun. Okey, satu lebih lama, satu lebih pendeklah masa dia. Kadar faedah Bank A 4,5%, Bank B 5%. Okey, kemudian penjamin Bank A tidak perlu penjamin, Bank B perlu penjamin. Kamu tahu apa itu penjamin kan? Penjamin maksudnya adalah orang lain, individu lain yang dikatakan sebagai penjamin. Sekiranya Encik Vincent ada apa-apa masalah, tidak dapat membayar, maka penjamin itu akan dicarilah. Okey, penjamin itu yang akan dicarilah sebagai wakil Encik Vincent. Okey. Soalannya, kemukakan cadangan kepada Encik Vincent, bank manakah yang sesuai dipilih untuk pinjaman keretanya? Okey. Jadi di sini penyelesaian dia, pertama kamu kena faham dulu masalah. Okey? Faham masalah dulu. Jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Vincent dengan syarat tidak membebankannya. Okey? So ingat Encik Vincent ini pendapatan 1 bulan 2,800. Dia mau beli kereta baru supaya dia boleh ulang-alik dari rumah ke tempat kerja. Jadi dia mau pinjam 2 buah bank, Bank A dan Bank B. Dia dapat pinjaman 40,000 daripada Bank A dengan Bank B. Okey. Selain itu, daripada mau bayar kereta, bulan-bulan dia perlu bayar kereta, dia perlu juga 1,500 untuk tampung perbelanjaan dia yang lain. Jadi mana satu sesuai, Bank A atau Bank B? Okey, faham dulu masalah. Sentiasa faham masalah terlebih dahulu. Kemudian selepas faham masalah, kamu kena rancang strategi. Okey, rancang strategi bagaimana kamu hitung faedah bulanan bagi Bank A dan Bank B, dan kamu hitung juga ansuran bulanan yang perlu dibayar untuk Bank A dan Bank B. Okey, laksanakan strategi. So kita akan kira jumlah bayaran balik yang akan dibayar kepada Bank A dan jumlah bayaran balik yang akan dibayar kepada Bank B. So kita sudah belajarkan bagaimana cara kira jumlah bayaran balik. A sama dengan P tambah PRT. P itu principal, A itu jumlah bayaran balik, P principal, R rate, T itu tempoh dalam tahun. So kita kiralah untuk Bank A, P dia principal 40,000 tambah 40,000, ini dia punya R. Okey, R untuk Bank A kita lihat di sini 4,5%, kan? So 4,5/100 darab tahun. Tahun di sini 9 tahun. Itu untuk Bank A. Okey, so kita
Okey, 40,000 tambah 16,200 kamu selesaikan, kita dapat 56,200. Ini adalah jumlah bayaran balik. Okey, jumlah bayaran balik yang perlu dibayar kepada bank A. Jadi berapa CCM bulan-bulan dia? Ansuran bulanan. So 9 tahun kamu kena darab dengan 12 bulan, kita dapat 108 bulan. Jadi jumlah bayaran balik kamu bahagi dengan 108 bulan. Kita dapat RM520.37. Untuk bank A, sekiranya Encik Vincent pilih bank A, dia akan bayar ansuran bulanan RM520.37. Okey, bagaimana pula dengan bank B? Okey, bank B. Bank B sama juga, kita guna formula yang sama, A sama dengan P tambah PRT. So P dia samalah prinsipal lah, 40,000 tambah 40,000 darab R dia 5%. Tengok 5% ni, 5%, 6 tahun lah, 6 tahun. So 5% kita darab 6 tahun. Okey, so 40,000 di sini. Yang ini kita selesaikan, dapat 12,000. Kemudian kita tambah. Okey, tambah. Dapat 52,000 ringgit. So 52,000 ringgit. Okey, 52,000 ringgit 6 tahun darab 12 bulan, total 72 bulan. Jadi yang 52,000 itu dia punya jumlah bayaran balik, kita bahagi dengan jumlah bulan, iaitu 6 tahun ada 72 bulan, 6 tahun ada 72 bulan. So kita bahagilah. Bahagi, kita dapat RM RM722.22. Ini ansuran bulanan si Encik Vincent sekiranya dia meminjam daripada bank B. Jadi di sini kita tengok bank A ansuran dia RM520.37. Bank B 722.22, RM722.22. Kemudian kita buat kesimpulan. Soalan tadi mau kemukakan cadangan kepada Encik Vincent. Bank mana yang sesuai dipilih untuk pinjaman keretanya dan nyatakan alasan anda. Di sini baru kita rujuk balik kepada gaji dia. Gaji dia 2,800. 2,800. Kemudian dia perlu lagi 1,500 untuk perbelanjaan lain. Okey, untuk perbelanjaan lain. Jadi kita buat kesimpulan, Encik Vincent harus memilih bank A kerana bank A mengenakan faedah yang lebih rendah. Berapa faedah dia? 4.5%. Berbanding dengan bank B, dia lebih tinggi, dia punya faedah 5%. Okey. Namun tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Oleh itu Encik Vincent juga boleh memilih bank B. Okey? Bank B. Encik Vincent harus memilih bank A sebab bank A itu faedah dia lebih rendah, 4.5%. Bank B 5% faedahnya. Tapi tempoh bayaran untuk bank A adalah 9 tahun. Tempoh bayaran bank B cuma 6 tahun. Okey, so tempoh bayarannya berbeza. Jadi amount faedah yang dibayar adalah berbeza juga. Jadi Encik Vincent boleh juga memilih bank B. Okey, boleh juga memilih bank B. Okey, so itu adalah cara bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Sentiasa fahami masalah terlebih dahulu, kemudian rancang strategi, kemudian laksanakan strategi dan buat kesimpulan. Okey, jangan tinggalkan jawapan kamu tanpa kesimpulan. Okey? So that's all for today. Exodus 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Thank you.